Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini 12 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Wafi. Nama kita ni Al-Wafi, syarah kepada hadis Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kita sambung hadis yang ketiga, Arkanul Islam wa da'aimuhul izam. Rukun Islam dan asas-asasnya, tonggaknya yang utama. Hadis ini daripada qala An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Abdurrahman. Kalau tengok terjemahan tu dia ni Abu Abdurrahman, ada Abu an Abi. Orang Arab ni dia bahasa huruf jar, kalau ada an dia baca Abi. Kalau tidak qala Abu, dia tukar Abi dengan Abu tu dia ikut apa ni i'rab dia. Gelaran dia nya Abu Abdurrahman. Nama dia nya siapa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jangan kata Umar Al-Khattab lah. Umar nama dia, Al-Khattab nama ayah dia. Kita kata hak ni daripada cucu dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dia kata apa? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar kata dia dengar Nabi kita bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 asas, 5 tiang. Maknanya kalau tak ada satu tiang runtuh. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah maknanya persaksian. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang patut dipuja dan dipuji selain daripada Allah, tidak ada. Maknanya Allah Ta'ala saja yang berhak dipuja dan dipuji. Dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Itu rukun Islam kita yang pertama. Dia panggil tonggak nombor 1, kembar 2. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ada setengah orang ni dia tak mau, dia nak pakai satu je. La ilaha illallah dia. Muhammad tu manusia. Kenapa kita sibuk-sibuk dengan dia? Kita kata ni orang terkeluar daripada landasan. Yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Wa sawmi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi hadis ni tartib dia, kadang-kadang dia mari puasa dulu baru haji. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia ambil riwayat yang ada. Kalau kita susunan kan, kita letak haji tu yang kelima kan, tapi dalam hadis ni haji yang keempat. Itu tidak menjadi masalah dari sudut tartib. Cuma yang kita boleh katanya 5 ni tonggak. Siapa dia engkar satu, kosong. Tolak satu jadi kosong. Dia tak jadi 4.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dalam bab babu fil iman, dalam bab iman. Muslim pun dalam bab iman. Tak apalah, takhrij hadis itu tuan-tuan baca kat bawah. Yang penting bagi kita nak ahammiyatul hadis, kepentingan hadis ini kepada kita. Hadis ini mengenai rukun-rukun Islam. Kita kena ingat rukun Islam 5. Dalam siri yang lepas, tuan-tuan kena ingat lagi perkara yang hadis yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah taala bawa kepada kita rukun iman. Ingat lagi kan hadis panjang yang ditanya oleh malaikat, mal iman tu, apa dia iman kan? Hadis ni Imam Nawawi bawa kepada kita Islam. Sebab apa para jemaah sekalian? Dua ni tak boleh berpisah. Iman dan Islam tak boleh berpisah. Iman ma waqara fil qalbi, perkara yang terpahak dalam hati, itu dia panggil iman. Nama dia kepercayaan. Iman tu maksudnya kepercayaan. Islam hak kita buat secara zahir. Benda dalam hati siapa boleh tahu? Dia ni beriman ni, mana kau tahu? Dia kata, baik. Bagaimana kita nak buktikan dia beriman? Kaif? Kita tengok amalan dia yang zahir. Kalau jelas dia tu solat, kita tengok dia puasa, keluar mari duit setambur sini bayar zakat, itu tanda beriman. Maknanya kena kembar dua. Yang ni dalam hati orang tak nampak, yang Islam ni zahir. Maka rukun-rukun ini adalah merupakan hadis yang penting. Ia adalah salah satu kaedah daripada kawaid agama. Kawaid ni maknanya tonggak, asas agama, dan kumpulan hukum-hukum hakamnya duduk di situ. Kerana itu dalam hadis ini terdapat ma'rifatuddin, bagaimana kita nak tahu agama. Agama itu duduk di mana? Satu. Dan apa yang patut kita sandarkan kepada dia. Kalau kita kata kita orang Islam, apa yang kita nak pegang? Daripada rukun-rukun, daripada segala rukun-rukunnya, maka semua rukun-rukun ini, yang 5 ini adalah mansusun alaiha, telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tak boleh kita kata kemudian dalam Quran ada, dihuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada lughatul hadis. Lughatul hadis maknanya bahasa hadis. Nabi kata bunya, makna dibina. Orang mengaji nahwu dia panggil fi'il mabniyun lil majhul. Maknanya dibina artinya diasaskan, dibangunkan agama ini atas 5. Ala khamsin, di atas 5 perkara. Syahadah, apa makna syahadah? Syahadah maknanya al-iqrar wa tasdiq. Kita mengaku dan kita benarkan. Itu makna syahadah. Betul itulah kata awak boleh jadi saksi. Contohnya orang ni ada kes di mahkamah. Awak tengok. Betul, boleh jadi saksi. Makna nak jadi saksi ni kita kena betul-betul yakin bahawa memang kita tengok orang tu mencuri ke orang tu buat benda tak baik. Baik. Kita nak yakin adanya Allah Azza wa Jalla, kita kena yakin dengan hati kita, kena kata dengan mulut kita, dan kita kena beramal dengan anggota kita kepada muqtada, isi kandungan apa yang kita yakin itu. Kalau cakap main-main, ada tu ada. Tapi duk main orang panggil loleh-loleh tak jadi. Mana dia kena mantap. Itu makna persaksian dan ikrar dan tasdik. Baiklah, bahasa tu boleh tengok. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan an dalam hadis itu dibaca ringan, an wa anna. Itu perbahasan lughah. Wa iqamis salah, dengan makna iqamis salah makna mendirikan solat, maksudnya beristiqamah, mengerjakan solat dengan menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dengan mencukupi segala yang sunat dan ada-adanya. Mencukupi segala yang sunat dan ada-adanya. Ini dia panggil
Itu baru kita panggil iqamus salah. Kalau tidak, semaya dia tu semaya. Tengok tunggu tanggok gitu, tapi tidak ada penghayatannya, tidak ada kesannya, tidak ada, maka kita perlu muhasabah balik apa yang kita solat itu jadi ke tak jadi. Jadi dari sudut zahir dia. Baiklah, dalam kitab kita Al-Wafidi dia bawa kepada kita 5 fiqh hadis. Kita ambil secara ringkasnya insya-Allah dengan masa yang terhad. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Fiqh hadis dan petunjuk hadis ni ada 5. Tuan-tuan ada kitab boleh tengok, yang tak ada kitab dengar. Tanda molek-molek. Kalau boleh catat. Apa dia fiqhul hadis? Yang pertama, binaul Islam. Binaan Islam, asas Islam itu duduk di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan agama Islam itu yang dibawanya, iaitulah agama Islam yang mengeluarkan manusia daripada kumpulan kafir kepada beriman yang melayakkan mereka untuk masuk syurga. Itu maksud Islam kita ni. Bukan nak selamat atas dunia saja, nak menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Siapa nak layak masuk syurga, dia kena ada rukun Islam. Dia kena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dengan Islam kita ini akan menjauhkan seorang itu daripada neraka, jauh daripada neraka. Jadi Nabi kita buat bandingan dengan apa? Dengan binaan yang kukuh. Islam ni dianggap sebagai satu binaan yang kukuh, yang mantap, yang boleh menyelamatkan seorang itu daripada api, daripada air dan daripada segala perkara yang tidak baik. Kemudian ianya dibina di atas asas yang kukuh. Dan maka Nabi kita jelaskan dalam hadis ini apakah asas binaan Islam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Para jemaah sekalian, kita rasa senang ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi bila kita belajar dalam ilmu akidah, banyak dah kita tengok, kita belajar apa makna kita mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Maksudnya apa? Tengok maksud dia. Maknanya iaitulah dengan iqrar. Iqrar itu makna mengaku. Dengan kita mengaku kewujudan Allah Azza wa Jalla. Satu, kita kena kata Allah wujud. Yang kedua, wahdaniyatuhu, esa Allah Ta'ala ni tunggal, tidak ada sekutu bagi dia. Itu yang pertama. Bila kita kata la ilaha illallah, jadi kita telah mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala yang maha esa dan dianya ada. Tak usah duk kira lah orang hak pening je kata kalau ada boleh nampak, kan? Ingat satu cerita dulu, orang bukan Islam dia mari pondok, jumpa dengan arwah ayah ni. Dia kata, guru, kita ni kalau ada mesti nampak. Sedap juga hujah dia tu. Kalau benda ada, nampak. Kata di Maula Hayah ni rahimahullah, dia kata, cikgu ni mati ke hidup? Mudah ya dia. Ini dia panggil kita berdebat ni, kadang-kadang tak usah baca Quran hadis, pakai tanya gitu. Cikgu ni hidup ke mati? Hidup lah, boleh mari ni. Sedap juga dia. Cikgu hidup dengan berapa dia? Nyawa. Mana nyawa cikgu? Tunjuk sini. Kalau ada boleh tunjuk. Dia apa senyap, pakai tak jawab. Pasal kita nak matikan hujah dia, dia kata kalau ada boleh tengok. Maka kita mengatakan itulah yang dikatakan tasdik, pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita yakin Allah ada. Kita yakin Allah Ta'ala Maha berkuasa. Karena itu dikemarkan di sini dengan wa anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Untuk nak menguatkan manusia yang hidup zaman Nabi, maka Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita mukjizat. Beri mukjizat. Mukjizat ini bagi orang yang hati tidak tertutup, dia akan beriman. Sebab dia tengok. Dia tengok boleh jadi. Dia mari tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mari kata, Muhammad, adalah cabaran-cabaran dia hok pelik-pelik, suruh bukit Mekah jadi emas,
Suruh Allah Ta'ala mari tali air Mekah, itu Nabi tak layan. Sebab apa tak layan? Sebab Allah kata kalau aku beri, dia tak beriman, binasa. Maka Nabi kita dengan sifat dia rahmatal alamin, Nabi kata biar, nanti dulu, mudah-mudahan dia beriman lepas pada ni. Tapi umat lain tak, kalau dia minta mukjizat, marilah. Bila mari lawan, hancur. Itu perbezaan di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi lain. Nabi lain, umat dia mati depan mata dia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala selamatkan umat ini selagi Nabi ada bersama mereka. Kalau kita Nabi sudah tidak ada, wahum yastaghfirun, mereka beristighfar, Allah Ta'ala selamatkan kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, di zaman kita dilanda Covid, dilanda darurat, dilanda banjir, kita kena banyakkan istighfar pada Allah Azza wa Jalla. Nabi sudah wafat, tapi ada di tangan kita senjata yang kukuh, wahum yastaghfirun, sedang mereka beristighfar. Jangan ujian tu baru istighfar. Tiga terjadi perahu lah kan. Jadi istighfar ni waktu kita sehat, waktu kita duduk senang-senang, istighfar sepanjang masa. Hapuskan maksiat dan mungkar, maka itu insya-Allah selamat. Baik. Maknanya rukun ini seperti asas jika dinisbahkan kepada rukun-rukun yang lain, maka dua kalimah syahadah ni kunci nak masuk rumah. Kalau tak ada kunci, tak boleh masuk rumah. Karena itu dalam hadis Nabi kita sallallahu bersabda, umirtu an uqatilan nas. Allah Ta'ala perintahkan aku lawan manusia sehingga mereka menyaksi bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Dan Nabi kita sallallahu bagi jaminan, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Siapa dia kata la ilaha illallah cara ikhlas, maknanya hati dia kata sungguh, dia yakin sungguh dengan isi kandungan la ilaha illallah, maka orang ini masuk syurga. Sebab itu para jemaah sekalian, kalau ada orang nak mari mengucap dua kalimah syahadah, jangan ditangguh, bagi je, biar dia mengucap. Setengah orang ni kata, tak boleh mengucap lagi, nanti kita dapat agama baru kita mengucap. La. Kalau dia sudah mengaku dia nak beriman, mengucap. Kalau kita tangguhkan, nanti hari ni cuti, esok lusa pejabat buka, kita pergi jumpa dia pejabat agama, kita nak mengucap situ. Baik, dia keluar daripada jumpa kita, keluar ke jalan raya, mari lori pijak. Apa jadi dengan sahabat awak ni? Tak masuk syurga lah dia, sebab dia tak mengucap. Tapi oleh kerana dia mari, dia yakin dah dengan ada Allah, dia mengucap dua kalimah syahadah, kalau dia mati ketika itu, insya-Allah dia sudah ada kunci untuk ke syurga. Jangan tangguh. Kalau orang nak mengucap. Hak pejabat agama tu mendaftar sebagai seorang Islam. Itu beza, kita kena beza di antara kita nak pergi daftar dia sebagai seorang Muslim dengan dia nak mengucap dia menjadi seorang Islam. Mengucap dulu. Tapi kalau menikah lain, tak boleh akad nikah tepi jalan lagi ni. Lepas tu kita kena pergi pejabat, jumpa pak imam, jumpa, itu cerita lain. Sebab kalau dia mati pun tak jadi bini je. Lepas kalau tak jadi bini, dia mati, tak jadi janda kan, itu banyak faedah. Tapi hak ni, kalau tak mengucap, kita tangguhkan dia nak mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba dia mati tanpa mengucap, bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti? Kif kita nak jawab? Jadi tak boleh tangguh. Tapi kita pastilah, betul ke awak ni? Ikhlas ke tidak? Jadi setelah dia betul-betul nak, kita ajar. Daftar lepas pada ni. Tunggu pejabat buka. Baik. Kalau kita nak huraikan dalam bab syahadah panjang, jadi ana ambil sebagai kiraan saja. Yang kedua iqamis salah, mendirikan salat. Ini mendirikan salat ni para jemaah sekalian adalah merupakan tanda Islam. Kenapa Allah SWT letak salat ini rukun yang kedua? Nabi kita sallallahu alaihi letak salat ni rukun yang kedua. Kenapa? Sebab solat dia bersifat harian. Lain-lain hak lain ibadat, puasa, haji, kita ikut bulan. Solat ikut matahari. Bila ikut matahari dia bertukar setiap hari. Dia bangun keluar pagi, petang tu maghrib sudah tidak ada dia. Maka kita nak kenal orang ni, kita tengok dia solat ke tidak. Itu tanda dia. Tengok dalam kitab ni, dia kata maksud mendirikan solat ialah menjaga dan mendirikannya pada waktunya
dan menunaikannya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya serta menjaga adab dan sunnahnya sehingga solat itu memberikan buahnya dalam jiwa seorang muslim, lalu meninggalkan segala perbuatan fahsyat dan mungkar. Kita nak tahu solat kita berkesan tak berkesan, macam kita makan ubat. Kita ni banyak makan ubat. Nah, biasa kalau makan ubat orang panggil testimoni, dia akan tanya, berasa ke tidak? Setakat makan ubat ni berjalan tu laju sikit. Nah, kalau bawa tokak tu tinggal ada tokak kadang-kadang. Itu mana ada kesan. Baik, awak solat, alhamdulillah solat. Fahsya wal munkar, perkara keji, perkara maksiat, sayang kau benci. Dia kata gila-gila lah. Malam ni pergi masjid, malam esok kita tempat karaoke, kita tempat merompak, kita kata. Itu belum lagi. Orang yang betul-betul solat, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ankabut ayat 45, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat, kerana solat yang betul-betul itu menghalang kita daripada buat mungkar dan benda keji. Tapi kalau solat juga tapi benda mungkar apa sayang juga, kita kata ini bahaya. Mana kita masih lagi perlu kepada menggilakkan solat kita supaya solat kita tu menjadi penghalang kita nak pergi buat maksiat. Kita sendirilah boleh nilai siapa kita. Maka tanda seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Pemisah di antara orang mukmin dengan orang kafir bukan Islam, iaitulah meninggalkan solat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Maknanya kita nak tahu orang Islam kafir, tengok dia semaya ke tak. Cuma para ulama dia beza sikit lah. Beza di antara orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ingkar dengan orang meninggalkan solat tidak ingkar. Kalau tinggal solat ingkar, ni kafir terus. Tinggal solat tak ingkar, dia kata semaya wajib. Habis bang tak semaya, Allah sibuk lorak gini-gini. Kita kena tangkap orang ni, bawa ke pejabat agama. Pejabat agama akan bawa dia pergi istitabah, penjara dia dulu, suruh dia bertaubat. Kalau tak taubat juga, hukuman dia bunuh. Dia tak ingkar, betul tak ingkar, tapi dia tak solat, maka orang ni dibunuh. Cuma kata di para ulama, bunuh atas nama had, dan kita kena solat, kena kafan, tanah kubur orang Islam. Tapi kalau dia ingkar, bunuh, jerak, bukan lagi di perkubur orang Islam, sebab dia mati kafir. Itu perbezaan yang sangat ketara. Baik, kita pergi kepada ita'uz zakah, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Macam-macam kita kata, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Zakat adalah pemberian mengikut kadar yang tertentu. 2.5% sikit sangat ya. Kalau kita ada 1,000, RM25, bukannya banyak. Kalau kita ada 40,000, baru 1,000, 1/40 dia punya bahasa, 2.5 ataupun 1.40 kadar dia. Maknanya kalau tuan-tuan, aku tak banyak piti, ada 40 juta, kita katalah buat sedap sikit. Tak. Berapa zakat? 1 juta. Banyak ke sikit? Sikit 1 juta dari 1/40, mana banyaknya? Maka kita itu panggil kadar zakat. Bagi orang yang memiliki nisab dia mengikut Majlis Agama Islam untuk negeri kita Kelantan tahun ni 15,900 lebih. Mana kita tak dalam sekitar 16,000. Mana siapa dia jaga ada duit simpanan, harta simpanan sebanyak 16,000 tak susut sepanjang tahun 2020 baru ni, maka masuk tahun 2021 kena zakat. Dia ingat ke zakat ni ada beratus ribu baru lah. Ada 16,000 nisab lah. Itu dia panggil nisab. Jadi kita bicara bab lain lah zakat, cuma nak sebut di sini. Mencukupi segala syarat wajib dan pelaksananya kepada kaum fakir, kita kena beri kepada lil fuqara wal masakin. 8 kumpulan yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat.
Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai orang yang beriman. Apa tanda beriman? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Orang yang tunai zakat, orang ni tanda dia beriman. Allah Ta'ala sebut, itu surah Al-Mu'minun ayat 4, dalam suratul Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Tadilah kadar zakat dia 1/40 dia. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak minta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ada dua kategori orang miskin. Satu hak meminta, satu lagi tak minta. Kita nak bagi hak mana? Nak bagi hak minta ke bagi hak tak minta? Kena beri dua-dua. Tapi afdal kita beri orang tak minta. Karena tu dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin, bukan orang miskin tu orang duk holor tangan sana sini duk bawa bekah, tak ada. Kata orang tak ada apa ni, tak ada cetung. Tak. Betul-betul orang miskin, orang yang sangat berhajat tapi dia tak minta. Hak ni Nabi kita selalu suruh kita pergi cari. Mana kita kenal kat dalam kampung kita ni, mungkin keluarga kita, anak beranak kita orang susah. Kena musim-musim Covid begini pula, Allahu Akbar, musim hujan nak menoreh pun tak boleh. Tuan-tuan, jangan duduk marah orang, jangan duduk tunggu berah kebajikan mari, jangan duduk tunggu tok wakil mari. Kita sebagai ahli masyarakat pergi mencari mereka untuk diberi bantuan. Ini afdal. Itu dia terbaik. Ada orang ni tak minta tapi susah. Tapi ada orang minta sama, kita pun boleh nilai lah orang yang minta ni setara mana. Kalau kita dia minta dengan kita, dia minta dengan 10 orang lagi. Lo ni dia panggil scammer. Tahu scammer? Bahasa jenis menipu duit ni. Bijak sungguh nah, bijak. Dia SMS kita, telefon hari-hari ni telefon. Ada semua miss call. Kayaknya nak minta duit. Saya susah ni ustaz. Kata selama duduk main telefon, kalau pergi kerja boleh piti lama dah. Duduk kerja dia. Tapi kita kena tahulah, senara telefon ni berjujuk tangan dia tu. Oh ni orang ni lepas telefon ni tak boleh ni, boleh orang ni. Baik. Kita pergi pada tajuk kita. Zakatlah merupakan ibadat harta. Solat ibadat kita, tubuh kita, segala fizikal kita ni, solat terkumpul semua. Zakat harta yang terlaksana dengannya keadilan di dalam masyarakat, dan harta ini dibahagi-bahagikan dalam kalangan mereka yang fakir dan memerlukan. Kerana itu terwujudlah kasih sayang dan perasaan saling hormat menghormati dalam kalangan orang-orang Islam. Jadi kalau kita beri, orang suka. Pasal tu Nabi kata tahadau tahab. Mau beri hadiah ke orang akan berkasih sayang. Kita ni dua kategori manusia. Orang miskin kita sedekah, orang kaya kita beri hadiah. Jangan kata orang kaya beri sedekah juga, lain. Itu istilah orang Arab. Kalau sedekah tu zakat. Kita sini sedekah belaka. Dia mari jumpa orang kaya mana, saya nak beri sedekah kau. Sedekah juga, tapi tak apalah. Uruh Malaysia ni sedekah tu sedekah. Kalau zakat dia akan kata zakat, kan? Jadi kita terima lah. Tapi kalau jumpa Arab kata saya beri sedekah, ni tak akan ambil. Lah, dia kata lah. Aku kaya dia. Sedekah maksud dia zakat. Tuhan sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara. Baik, yang keempat, haji. Haji apa dia? Qasdul Masjidil Haram fi Ashhuril Hajj. Perjalanan menuju ke Masjid Haram dalam bulan-bulan haji. Bulan haji ni bermula daripada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu dipanggil bulan haji. Maknanya bulan kita boleh mula niat haji Syawal sampai ke 10 Zulhijjah. Lepas tu habis tahun depan pula. Melaksanakan pekerjaan haji, kata di para ulama, para jemaah sekalian, pekerjaan haji sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Haji adalah merupakan ibadat harta dan diri yang mengandungi banyak faedah bagi orang perseorangan dan masyarakat umum. Bagi kita seorang, kita kena pergi. Allah Ta'ala wajib haji ni sekali ya tuan-tuan. Nak suruh kita tahu. Pasal itulah ana
Waktu duduk belajar dulu kita suka tolong orang kapur kita mari pak cik kita buat jalan dia. Bila kita jumpa lah ni, dia pergi haji 30 40 tahun dulu. Kita jumpa ni hok mana hidup lagi, dia kata mak cik ingat lagi. Awal bawa pergi beli buah tamar ke dia lah begitu. Kita kata masya-Allah, mana pengalaman hidup dia keluar sekali, dia berjumpa merupakan suatu muktamar pertemuan antarabangsa. Kita tengok ramai rupanya orang Islam ni. Kita gamak ke kapur kita ya orang Islam. Jumpa dengan Afrika Negro, jumpa dengan Cina, jumpa dengan orang Tibet, jumpa dengan orang Rusia, pelik-pelik. Oh ya, Islam tu ada belaka dalam dunia. Kita pergi tengoklah sekali. Maka haji ini dipanggil muktamar perhimpunan yang besar. Ganjaran yang besar Allah Taala sebut dalam Quran, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang Allah Taala terima, yang mabrur, yang dilakukan secara sempurna dengan rukunnya, syaratnya, meninggalkan segala larangannya, tidak ada balasan kecuali syurga. Dan haji ini telah disyariatkan dalam kitab ni kata tahun yang ke-6, ada ulama kata tahun yang ke-9. Yang pentingnya Allah sebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram bagi orang yang mampu. Mula-mula Nabi kita sebut, ya ayuhan nas innallaha qad faradalakum hajj. Allah Ta'ala telah wajib atas kamu haji. Bangun seorang sahabat nama dia Al-Aqra' bin Habis, yang ditanya, afi kulli am, setiap tahun ke Rasulullah? Merah muka Nabi. Nabi kata apa? Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tu. Kalau aku kata ya, jadi wajib, mu tak akan mampu nak pergi. Kita boleh pergi sekali ni pun alhamdulillah. Dah. Ada setengah kita ni sekali pun tak lagi duduk tunggu kota lagi. Kota kalau daftar tahun ni tahun 2100 baru boleh pergi. Agak-agak hidup lagi dah. 2100 baru jumpa kota. Tak apalah. Yang penting kita ada daftar. Kalau tak daftar, bimbang. Bila kita mati esok, malaikat tanya ni, rumah siapa? Saya. Kereta? Saya. Kebun? Saya. Haji? Tak ada. Awak pun dapat. Nak jawab kan dengan depan malaikat. Cari kerja kita. Kalau kita daftar dah, mudah-mudahan kita kata daftar dah ni malaikat. Tak buat haji, tak panggil. Tak buat haji pula lah. Ada ikut hujah kita ni. Pakat kita daftar haji belakang. Baik, yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Puasa telah difardukan oleh Allah Ta'ala pada tahun yang kedua hijrah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, puasa adalah ibadat yang membersihkan jiwa, ibadat yang menghasilkan ketinggian roh dan kesihatan bagi tubuh badan. Semua ada. Tazkiyatun nafsi, sihah, macam-macam pengajaran yang kita dapat daripada puasa. Maka puasa itu dia panggil ibadah badaniyah, ibadat tubuh kita saja. Kita tahu agak apa? Jangan makan daripada subuh sampai ke maghrib, puasa lah tu. Tapi ingat, puasa yang betul-betul dikendaki oleh syarak, iaitulah puasa meninggalkan makan minum, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Maka itu nama dia puasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa dia puasa kerana Allah Taala mengharapkan pahala, maka diampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Baiklah, tamatlah kita 5 rukun, 5 asas, 5 tonggak. Sekarang ni kita nak pergi kepada hikmah. Hikmah setiap 5 rukun ini. Tengok nombor 2 dia kata, kaitan rukun-rukun Islam antara satu sama lain. Apa kaitan dia? Sesiapa melaksanakan rukun-rukun ini dengan sempurnanya, maka ia adalah seorang Muslim yang sempurna imannya, insya-Allah. Jaga ni iman. Sesiapa yang meninggalkan semuanya, jadilah beliau seorang kafir yang benar-benar. Mana kafir tulen dia ni. Sesiapa yang engkar terhadap salah satu daripada rukun ini, maka bukanlah ia seorang Muslim pada pendapat ijma'ul muslimin. Tolak satu, kosong, tak jadi 4. Sesiapa beriktikad dengan semua rukun ini tetapi mengabaikannya satu daripadanya selain daripada syahadah. Mana kalau syahadah dia tak mengaku, memang Islam tak ada dah dia. Tapi hak dia tak solat, dia tak puasa, malas. Apa jadi? Maka ia adalah seorang yang fasik.
Orang fasik mana orang jahat. Sesiapa yang mengerjakan kesemua amalan dan berikrar dengan lidah, dengan pura-pura. Dia buat tapi pura-pura, hati tidak beriman, maka jadilah dia seorang munafik, wal iyaz billah. Jadi munafik ni dia buat cara zahir tapi batinnya kafir. Dia pergi solat, wa iza qamu ila salati qamu kusala, malah-malah nak tunjuk orang. Kenapa pergi masjid tahu? Tunjuk muka. Kita jangan buat perangai lagi ni. Yang ada setengah orang, lama dia tak tunjuk muka kata imam, pergi maya malam ni. Hei, mana ada solat tunjuk muka kata imam? Solat kita kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tunjuk kepada orang, kan? Dia kata kenapa tunjuk muka? Takut-takutlah kita nak buat majlis kenduri ke pak imam tak mari pula susah. JK masjid boikot kita payah. Pergi masjid kerana siapa? Kerana takut di boikot, orang ni munafik. Wal iyaz billah. Baik, kita pergi kepada ghayatul ibadat. Matlamat ibadat. Tujuan kita beribadat ni untuk apa? Tanda apa? Ibadat dalam Islam tidaklah setakat dituntut gambaran secara zahir atau bentuknya yang luar saja. Buat semaya 4 rakaat cukup. Puasa tak makan pagi sampai gelap. Tetapi yang dituntut dalam agama Islam ialah maksud dan makna ibadat itu bersama-sama dengan pelaksanaannya. Itu dia panggil tujuan dia. Tiada bermanfaat solat itu jika ia tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana tidak berfaedah puasa sekiranya orang yang berpuasa itu tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan sia-sia, sebagaimana tidak diterima ibadah haji dan zakat jika ianya dilakukan kerana riya, tidak kerana Allah Azza wa Jalla, untuk nak suruh orang puji kita, kata kita pemurah, kan, kepada orang-orang yang lain. Maka semua tu tidak melaksanakan secara tuntutan yang benar. Cuma kena ingatlah, jangan kata oleh kerana aku tak ikhlas tak usah sembahyang. Penat kita. Tengok dalam kitab ni kata, tidaklah dimaksudkan sedemikian itu jika buah atau hasil daripada ibadat itu tidak diperolehi, maka kita tidak perlu kerjakan. Jangan. Cuma kita kata kita perlu usaha supaya kita rasa kemanisan ibadat dan kesan dia dalam jiwa kita. Nabi kata hari puasa, hari tak puasa biar beza kak. Ni hari tak puasa pergi pasar pagi duk maki orang, hari puasa pun maki juga. Patut bila puasa? Ni ada setengah orang ni, bila nak marah orang dia marah. Sudah marah baru dia berhenti siap, dah ada. Allah, alhamdulillah nasib baiklah aku sabar hari ni. Maki habis dah. Sabar lah gitu, betul ke? Kalau lagi tu sabar belakang lah buat kita ni, betul tak? Lepas-lepas maki kau, kali maksud dia sabar tu tak tumbuk ya, kalau tumbuk baru tak sabar. Sabar ni bukan dengan tumbuk saja, dengan mulut sama juga, dengan perbuatan kita. Hari ni kita tengok sabar tak sabar kita ni, ada penyakit, ada masalah, lapor selalu kamu acik Facebook, sudah. Oh dia ni sakit gigi hari ni, patut tak mari masjid pun. Sakit gigi klinik, kenapa duduk sibuk dengan orang lain tu? Sibuk orang, buat sibuk menyibuk lagi. Ini ada setengah ajaran sesat. Ni sama juga ni. Dia kata awak mu semaya, mu kenal ke Tuhan? Mu kenal ke dirimu? Tak mau kenal lagi. Jangan semaya dulu. Semaya tak ada faedah. Habis mari belajar dengan aku. Pergi belajar rumah dia. Sebulan belajar kenal diri, tak kenal lagi. Dia kata bila tuan saya nak kenal diri ni, dia kata mu ni baru tahap alih baru. Baru tak masuk lagi. Dia kata setahun saya duduk negeri ni orang kita ni. Dia telefon kan. Dia kata setahun dah saya duduk guru ni ustaz, tak semaya dah ni setahun ni sebab dia kata tak kenal diri. Kata ajaran sesat tu. Lama kita syarah dia. Agak-agaknya dia bertaubat insya-Allah kembali kepada jalan yang benar, mengikut jalan Ahlus Sunnah. Lakukan solat dengan baik insya-Allah. Jadi kita kena faham, bahasa ni bahasa motivasi. Maknanya kalau semaya tak khusyuk, semaya tak mencegah mungkar, apa faedah kita semaya? Tapi jangan tinggal semaya. Tinggal semaya tu orang panggil pakai cabut terus dah lah. Hak ni kita kena berusaha untuk menaik tarafkan solat kita biar jadi molek insya-Allah. Adapun maksud kata-kata ini ialah menahan nafsu agar ikhlas dalam amalan itu. Kita kalau kita ikhlas hari ni, esok usaha dan mewujudkan apa yang dituntut daripada ibadat yang tersebut. Ibadat solat cegah mungkar, ibadat puasa didik nafsu supaya kita berterima kasih kepada orang, kan. Ibadat haji meruntuhkan segala keegoan. Orang besar, orang kecil, siapa mina, tuan-tuan hadut tidur mina, lagona tanya kita tidur mina.
Tak, kaki kita atas muka orang, kaki orang atas kepala kita. Dia ni tolak kaki tidur pula. Acu buat kaki atas muka orang sini, mana agak? Berembah tak ada gelik, tak. Tapi di Mina tak apa, sebab itulah tempat kita nak meruntuhkan keegoan kita. Siapa tak merasai haji, orang ini tak akan merasai bagaimana Allah Ta'ala suruh kita lalu satu madrasah, suatu proses tarbiyatun nafsi yang cukup besar. Jadi hari ni pula haji nyuap main-main demo pula dah. Tak, gi ke Mina, gi ke Arafah senyap-senyap mata kau duk bagi gelah kaki kecil makan di Arafah. Hilang dia punya ruhul haj. Sudah hilang, yang adanya ruh bisnes ada dalam ini lagi. Allahu akbar lah, kok mana pun orang pergi haji lebih baik daripada tak pergi haji. Nah. Baik, sebagai kesimpulan, syu'abul iman, cabang iman tu banyak. Bukanlah yang kita sebut dalam hadis ini 5 perkara saja meliputi semua perkara agama ni, tidak. Adapun memadai dengan menyebutnya kerana kepentingan dan kedudukannya, 5 perkara ini asas. Bunyal Islamu ala khamsin, asas tonggak Islam di situ. Dan banyak lagi perkara lain. Nabi SAW sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih daripada 70. Yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah buang sampah di tepi jalan. Allahu akbar. Baru ni tengah-tengah hujan baru ni kan ada satu kereta berhenti capok sampah dalam sungai. Kapur kita ke? Kolai. Allahu akbar, nyepak kat marah demo. Jangan main-main. Masyarakat lain dia panggil tular. Kita kalau boleh tular benda-benda gitu nyepak kat tular demo. Gitu lah ni hotak semaya ni. Kita ambil gambar orang duk bai masjid, kedai kopi sebelah ambil tular ni. Kata ni puak-puak ni ni tak boleh semaya kau kawan. Mari bulan kau nak pakai tak semaya ni. Mana agak? Tular sekali. AJK masjid ambil gambar tepi masjid. Ambil ni peral pula kita ni dah. Jangan tak solat tular. Cukuplah telinga kita mendengar azan. Telinga kita mendengar, menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang dengar. Nabi kata iman tu lebih pada 70. Paling tinggi mengucap la ilaha illallah, sekurang-kurangnya buang sampah tepi jalan. Masya Allah. Sebagai penutup, akidah dan amalan, hadis ini memberi pengertian bahawa agama Islam itu merangkumi akidah, kepercayaan, rukun-rukun, solat, puasa, zakat, amalan. Amalan ada bersifat body, ada yang bersifat harta, ada yang bersifat dua-dua sekali. Kita kata alhamdulillah, tidak bermanfaat amalan tanpa iman, sebagaimana tidak diiktiraf akan kewujudan iman itu tanpa amalan. Saya iman kuat, semaya? Tak. Tak saya cakap, buat besar. Saya semaya tapi iman tidak ada. Maknanya tak ikhlas, tak ikut hak Nabi buat, tak jadi juga. Maka tamatlah kita, insya-Allah kita masuk dalam hadis yang keempat, pusingan penciptaan manusia dan kematian, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.